Mohon subscribe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu semula dekat dalam channel saya. Sekarang ni kita dah menghadapi tempoh PKP. Dah 2 kali kita extend kita punya PKP ni. Dia dah announce petang tadi. Okey, kita akan sambung sehinggalah ke 18 Februari. Baik. Ramai orang dah mula mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, dah ramai yang mula cycling, ramai yang mula jogging dan sebagainya. So jadi hendak ataupun tidak hendak, nak pun ataupun tak nak, mesti akan ada kecederaan yang berlaku. So hari ni saya nak share dengan anda semua faktor-faktor kecederaan yang sering berlaku. Faktor-faktor ni sering berlaku dan menyebabkan kecederaan kepada individu-individu yang mula bersukan ataupun dah dalam sukan tersebut ataupun elit. Dia mesti akan berlaku dan inilah antara faktor-faktornya. Faktor yang pertama ni adalah faktor manusia. Kalau kita tengok manusia ni memang banyak masalah dia, tapi bukanlah masalah yang negatif ataupun positif kita nak cerita pasal, tapi kita nak cerita tentang kecederaan. Faktor kecederaan ni, yang pertama, yang faktor manusia ni, yang pertama adalah daripada segi umur. Kalau umur tu adalah umur yang berisiko untuk melakukan aktiviti fizikal, memang dia akan terdedah dengan risiko-risiko kecederaan. Okey, yang seterusnya faktor manusia juga, iaitu faktor saiz badan. Mungkin saiz badan dia kurang sesuai ataupun tidak menepati kepada spesifikasi sukan tersebut ataupun acara-acara yang tertentu. So bila dia tidak menepati spesifikasi tu, dan dia akan mendatangkan kecederaan lah kepada individu tu sendiri. Seterusnya berat badan, dan yang terakhir adalah struktur tubuh badan. Okey, struktur tubuh badan ni mungkin daripada kelemahan-kelemahan otot dia punya tendon, dia punya masalah tulang dan sebagainya. So jadi itu faktor yang pertama, faktor manusia. Okey, faktor yang seterusnya, faktor kedua adalah faktor peralatan. Okey, faktor peralatan ni dia agak subjektif sikit lah. Okey, contoh, saya ambil contoh kalau kita main basikal misalnya, ataupun kita melakukan aktiviti cycling. Mungkin saiz bike tersebut kita tak buat bike fitting dengan betul, ataupun gadget-gadget ataupun equipment lain, seperti dia punya kasut ataupun jersey yang mungkin tidak sesuai dan sebagainya, dia boleh juga mendatangkan kecederaan lah. Okay, contoh macam kita ambil sukan hoki misalnya, peralatan-peralatan yang bahaya ni. Okey, mungkin dia punya stick hoki tu bukan stick fiber, stick kayu. Kayunya dah mungkin retak-retak sikit. Dan retak-retak tu mungkin boleh mendatangkan kecederaan kepada individu yang memegang stick tu, terkena luka dan sebagainya. So jadi faktor yang kedua ni, faktor peralatan, perlu juga diambil kira. Pastikan peralatan kita, equipment yang kita nak pakai semasa bersukan tu kualitinya terjamin. Yang penting harga berpatutan. Yang terakhir, faktor yang ketiga adalah faktor persekitaran. Persekitaran ni sangat penting, sebab kalau anda nak bersukan, anda perlu pastikan persekitaran anda selamat. Okey, pastikan persekitaran tu kita boleh kawal, kita boleh kontrol situasinya. Okey, kita tidak melakukan aktiviti ataupun latihan kita dekat construction site ataupun situasi-situasi yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. So jadi ini penting bagi memastikan kita kurang terdedah daripada risiko kecederaan. Sedikit tips untuk yang nak mulakan gaya hidup sihat, terutamanya semasa PKP ni. Yang pertama, tolong dapatkan jurulatih untuk latih anda, untuk train anda. Sekiranya anda mampu untuk berlatih sendiri dan anda mampu dengan knowledge yang sedia ada, dipersilakan. Tapi saya bercakap untuk mereka yang tidak mampu lah, mereka perlukan coach. So tolong dapatkan coach. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan anda mengikut ansur maju yang sesuai. Jangan baru je nak start lakukan aktiviti fizikal, kita nak pergi yang advance. Kita mulakan dengan yang ansur maju dulu. Kita mulakan step 1, ikut tangga dia. Kalau kita terus langkau tangga, itulah faktor kecederaan dia. Itulah yang akan mendatangkan kecederaan. Selain daripada tu, masing-masing dah ada pengalaman. So saya doakan anda yang nak kejar fitness level ataupun tahap-tahap kesihatan tertentu semasa PKP ni, anda akan mencapai mission tersebut. So jumpa dekat video yang akan datang.